Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, tekan like, tekan love dan kita doakan bersama ya bagi mereka yang sedang sakit seperti biasa, dengan lupa all the time kita doakan pada mereka. Terima kasih banyak. Okey. Baik, so kalau dah bersedia, sila ambil perhatian kepada isu-isu buah pinggang ni. Kadang-kadang dia macam liver juga. Dia tak tunggu 30% sakit dia dah tunjuk, atau 50% pun dia tak tunjuk lagi. Liver dan kidney, terutama sekali kidney, ada dua, betul tak? Kalau satu dah jam pun sebelah lagi boleh pakai, ataupun dua-dua jam tapi baru 50%. Ramai daripada kita, termasuk saya pun, kalau tak jaga kena masuk ke 50%, berarti you punya GFR, faham tak? You punya glomerular punya filtration rate tu cuma 50%. Tapi boleh hidup, sebab orang boleh hidup, anda dan saya boleh hidup dengan cuma 50% fungsi kidney. Cuma kadang-kadang dia tak keluar, tak tunjuk petanda dia. Gejala dia dah 80%, cuma tinggal 15% lagi, tengok-tengok dah kena dialisis. Nombor satu yang selalu orang tengok ialah kalau dah sampai bengkak kaki, bengkak kadang-kadang bahagian tangan pun, jari-jari ni pun bengkak, mata terutama sekali, pergelangan kaki tu kalau you tekan dia tak mau naik balik, dia punya orang panggil sembab dia tu kan, rasa macam penuh dengan air tu kan. Yang tu agak serius. Selalunya dia berlaku bukan sebelah, dia kadang-kadang 12 kali seriusnya tu. Dan kalau you nak bandingkan dengan kalau you pregnant tu lain cerita. Tapi kalau you belah petang pun, kalau berdiri banyak, kalau dia bengkak sikit-sikit, masih lagi boleh apa pun kena cek dulu, boleh tak? Cek dulu. Sebab bengkak ni kadang-kadang disebabkan masalah you punya sodium, sebab kidney tu dah rosak, jadi dia tak boleh tapis sodium tu kan. Sodium tu harus ada kat luar sel, potasium tu harus ada dalam sel. Kadang-kadang tak cukup balance-nya, sodium terlalu tinggi, maka dia tarik air, dia tak keluarkan air, maka dia tersimpan. Orang panggil water retention. Itu very important. Nombor satu. Dan 14% daripada kita kalau ada masalah jantung ataupun masalah tulang kita, kalau dah berumur ni pun dah mula osteoporosis semua pun, dia ada kaitan dengan buah pinggang juga. Okey. Baik, nombor 2 yang tadi saya kata lebihkan sebelah kaki dan satu badan bengkak-bengkak, air tersimpan tu. Tapi yang paling utama apabila mata you bengkak, maksudnya puffy eyes. Okey. Yang ni selalunya tak seronok lah kalau kita selalu tengok mata kita bengkak je, tak cantik satu. Tetapi bukan soal cantik tak cantik, soalnya buah pinggang dah mula tak boleh berfungsi sebab tu air mendap di bahagian mata dan tempat-tempat yang saya cerita tadi. Baik, seterusnya nombor 3 ialah you punya bau mulut. Unpleasant, orang panggil kalau bercakap tu orang tak mau dekat dengan you. Pasal apa? Bau dia pendek cerita tak sedap lah kalau bersembang dengan you, busuk lah maksudnya kan. Dan you sendiri akan rasa metallic taste, you rasa macam ada metal dalam mulut you. Okay? Rasa macam you gigit besi dan sebagainya tu, faham tak? Dan selalunya bau amonia lah ni keluar, yang tak berapa sedap bila kita dekat dengan you tu kan. Dan seterusnya you senang ni, kalau selalu sangat letih, you dah check, saya dah cerita dulu, bukan soal otot, bukan soal you tak cukup makan, tetapi rupa-rupanya you letih je selalu. Keletihan ni ada kaitan dengan buah pinggang, dengan juga gelenjar atas pada buah pinggang tu, nama adrenal gland. Adrenal maksudnya atas daripada buah pinggang tu ada 2 lagi kelenjar. Ini pun kalau dah rosak ada kaitan juga dengan buah pinggang. Kalaupun tidak, nanti kalau ada kanser ke apa, you kena make sure dia tidak berjangkit. Cepat you check sebab you letih lama sangat. Seterusnya nombor 4 ni, yang ni selalu ramai orang tak tahu kenapa, dan dia panik sebab dia hilang selera makan. Selalunya kalau saya cek selera makan tak ada, dan you hilang berat badan tanpa you plan, tak ada diet apa-apa pun, turun berat badan, itu selalunya kena cek. Yang nombor 1 you kena hindarkan ialah kanser. Boleh faham? Tapi yang penting ialah you boleh jadi tak lalu makan saja. Okey, berat badan masih lagi maintain. Ini pun ada gejala yang mungkin banyak sebab, tetapi kita nak kena selesaikan ada masalah buah pinggang atau tidak. Saya ulang, topik kita ialah you tak sedar, tengok-tengok dah jadi macam ni, tengok-tengok dah komplain letih, kawan pula tengok-tengok you ni macam anemic, tahu tak?
suami you ataupun isteri you tengok you ni macam asal pucat ni bang, macam tu, faham tak? You selalu tengok dia merah muka, selalu bersembang pun berseri-seri. Sekarang nampak orang kata apa, macam ni lah, pucat, macam lesu, jadi tak semangat lah nampak dia, macam tak ada aura lagi dah. Itu you kena check betul-betul, sebab ada kaitan dengan buah pinggang ni. Dia mengeluarkan satu hormon namanya erythropoietin. Dia yang membantu keluarkan apa tu, orang panggil apa, blood, red blood cell dan sebagainya, hemoglobin dan sebagainya tu. Jadi you kena make sure kalau anemia tu, pastikan doktor kalau tak tahu apa lagi masalah, make sure buah pinggang tu dicek dengan rapi. Seterusnya, ni masalah selalu orang perempuan lah ni, orang lelaki pun ada, tapi lebih pada orang perempuan, sebab dia panggil masalah kencing kerap ataupun kencing kurang kencing kurang pula. Satu kencing lebih, satu lagi kencing yang kurang. Kalau dulu katakan you average berapa? Ada 5 kali 6 kali sehari ataupun 7 kali kalau minum lebih? Okey, kalau minum lebih banyak kali tak apa, tapi biasa-biasa you tahu katakan you paling maksimum 7-8. Sekarang sampai 10-11 kali. Of course you kena check apa tu, diabetes kan. Tapi buah pinggang tu sendiri kalau ada masalah infection ke, masalah kerosakan ke, dia boleh kerap, ataupun dia jam terus sampai tak boleh keluar air kencing, kan macam orang yang stage 5, kan selalunya air kencingnya dah mula menitik-nitik saja, itu dah teruk lah. Tapi sekarang kalau daripada 5, selalu paling rendah pun you sekarang cuma 2-3 kali je. Cuba check, kan tu pun susah nak kencing, lambat nak habis, contoh. So check alright. Lagi banyak ni saya nak cerita ni, sebab kadang-kadang kita tak perasan degupan jantung terlalu berdebar. Selalunya kalau you panik ataupun you risau, resah, gelisah, saya faham. Tetapi kalau disebabkan oleh ada satu nama potasium lah, you tak akan tahu pun. Tapi bila doktor check, tengok-tengok potasium you tinggi, dan you pun komplain, kata doktor saya ni kalau tidur ke tak tidur ke, duduk ke, berdiri ke, kadang-kadang dia nak datang, dia datang je, berdebar je kan. So kena check juga kan. Kalau kencing berbuih pun you kena risau. Dulu saya dah cerita ada banyak sebab, salah satu daripadanya ialah masalah buah pinggang, okey, ataupun kadang-kadang masalah apa tu, selalunya buah pinggang, tapi kalau ada masalah apa tu sampai keluar darah, kan saya cerita baru je, saya cerita ternampak darah, ataupun ada doktor kata ada nanah ke, ataupun ada stones, ada batu karang ke, yang ni kena check, jangan sampai buah pinggang tu rosak. Sebenarnya kalau awal, selalunya doktor kalau bagi antibiotik ke, dia boleh apa tu, kemaskinikan masalah you apa yang tak cukup, apa tu, masalah mineral ke, dia boleh tahu. Okey, so kat situ kalau perlu bagi antibiotik, kita bagi antibiotik. Okey, so pertukaran warna air kencing you, selalu saya kata dengan ada buih tu, ini antara topik yang saya dah lepas cerita baru ni. Cuba cek balik bagi siapa nak tahu yang secara detail. Seterusnya, jarang saya bawa keluar cerita ni sebab sakit belakang ni banyak sebab kan. Tapi kalau you suspect dengan ada 1-2 lagi, mata pun bengkak, katakan tadilah you bau mulut, orang komplain katakan, lepas tu satu lagi you pagi-pagi senang nausea, pagi punya cerita ni you macam orang pregnant, tak kira lelaki perempuan. Kalau ada kidney problem ni disebabkan oleh mineral kita tu tak stabil, dia boleh rasa macam nak muntah, rasa macam loya, dan memang ada orang sampai muntah-muntah pun tak tahu sebab. You kena check buah pinggang juga, boleh tu. Okey, ingat okey. Lagi sekali saya nak habiskan tentang sakit belakang tadi tu. Dia kalau belah belakang, dan saya selalu bagi posisi sakit tu, tak semestinya betul-betul dia kena sakit tu kat buah pinggang. Kan buah pinggang tu sama paras lebih kurang pusat you. Ingat saya cerita, pusat, tarik ke belakang, you buat 2 tangan macam tu, dekat dengan tulang belakang. Dia bukan kena tulang belakang, tak, tapi di kiri kanan tu, lebih kurang kat situ. Kalau sakit, tak semestinya juga buah pinggang lah, mungkin tulang belakang. Tetapi kalau ada kaitan dengan, saya kata ada 1-2 lagi gejala lain, dan you pun sakit belakang macam tu, you kena strongly suspicious, maksudnya you kena sangsi sama ada aku punya buah pinggang kan ni. Biar you rasa macam risau sikit daripada buat tak ada benda lah sakit belakangnya, padahal dah 3-4 bulan. Yang you tak jatuh PKP, you tak keluar pergi jalan mana-mana, tak adalah terhentak punggung ke apa-apa, tak angkat berat,
pun you sakit juga, I rasa you kena check dan sakit tu tak semestinya kat tulang belakang ataupun tempat kidney tu saja, dia boleh turun ke pinggul, dia boleh kadang-kadang sampai ke depan balik pun boleh, dia panggil referred pain. So sakit selalunya orang panggil flank pain. Flank tu maksudnya di kiri kanan, tak semestinya betul-betul di tempat buah pinggang saya sebut tadi kan, lokasinya mungkin kiri kanan pun cukup, apa orang panggil side ni. Okey, lagi siapa yang senang kena high fever, faham tak, sikit-sikit demam, you kena check, mungkin ada infection, biar doktor check ada UTI tak, urinary tract infection saya kata tadi. Dan satu lagi tadi, kalau you pun bermasalah sampai anemia yang sektor yang teruk sikit tu, yang you punya hemoglobin jatuh turun bawah, you selalunya komplain, kalau pun tak cek darah lagi, you rasa chill tahu tak, you rasa macam orang kata senang sejuk gedi lah, you rasa orang macam lah ni tengah hari macam ni pun you nak kena pasang aircon, you tak boleh lah sebab you dah rasa sejuk kan, you senang rasa sejuk dan you chill. Okay, dan ini ada kaitan dengan mungkin buah pinggang rosak. Tak semestinya ada infection pun dia boleh merasakan lemah dan sejuk. Sebab apa? Masalah anemia kan, bila tak cukup oksigen, darah pun tak cukup, maka kita akan rasa macam tak best lah, sejuk je selalu kan. Sikit lagi nak habis ni, high blood pressure. Kalau siapa yang ada high blood pressure, ada diabetes, of course kena check betul-betul. All the time orang diabetes number one okay, sebab dia merosakkan buah pinggang. Okay, high blood pressure pun boleh. Sebab apa? Bila blood pressure tu tinggi, dia menekan di saluran-saluran pipe ke arah buah pinggang yang halus sangat, termasuk nak sampaikan kepada you punya penapis yang saya kata 1 juta kiri 1 juta kanan kan, dia punya jumlah penapis betapa cantiknya Tuhan bagi tu, tapi dia punya blood vessel, apa tu, pembuluh darah ni lagi halus nak sampai ke bahagian-bahagian ni semua untuk dia proses, untuk dia tapis untuk kita. Tetapi bila tak cukup darah ataupun terlalu tinggi tekanan darah, dia jadi letih. Bila buah pinggang letih lah badan kita, macam-macam lah masalah, boleh rosak lah maksudnya buah pinggang kan. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 pun kadang-kadang orang masih lagi relax lagi. Okay, hati-hati okay. Yang penting kalau kulit kita pula gatal, kulit ni senang gatal-gatal, dan kadang-kadang dia ada pattern, dia datang daripada kaki, dia naik ke bahagian paha, garu je, gatal gila-gila punya gatal, naik sampai ke badan, ke telinga semua ni. So, dan selalunya kulit ni jadi dry, jadi kering. Ini disebabkan oleh mineral dan tulang-tulang kita pun terganggu apabila buah pinggang rosak. Dia selalunya ada masalah inilah balance of you punya sodium, magnesium, you punya kalsium, apalagi you punya sodium, saya dah kata tadi kan, sodium, magnesium, potasium. Ini 3-4 mineral yang besar-besar ni, kalau tak balance pun rosak buah pinggang. Satu lagi, kalau banyak toksin, kan kita banyak makan benda-benda yang beracun, kita banyak pakai benda-benda yang beracun, kita banyak sapu dan spray badan kita pun benda beracun masuk melalui pori-pori. Tapi yang penting sekali makan dan minum lah. Itu tak kira dengan electromagnetic frequency. Tapi kalau masih lagi tak balance buah pinggang kita boleh jadi sampai muscle cramp selalu. So muscle cramp, kalau you minum air garam balik pun tak baik juga. So minum air banyak-banyak pun tak baik. Ikut diet yang betul pun tak baik juga. Selalunya you kena check sama ada buah pinggang rosak dah atau belum. Sebab gejala ni akan you rasa macam muscle cramp je, betul tak? Mungkin sebabkan tak cukup garam lah. Tapi jangan buat macam tu. Kalau selalu sangat datang balik, tak apa, you pergi check. Kalau doktor kata kidney you normal, you beres lah, tak apalah you risau kan. Tetapi jangan ambil sambil lewa. Is that clear? Because kidney ni is, you know lah, betapa mustahaknya. Okay, last sekali untuk hari ni, yang lain tak mustahak. You ingat ni, kalau selalu sangat you kena panic attack, tahu panic tak? You tak tahu sebab tu bila mental ataupun fungsi mental kita tu terganggu, kadang-kadang orang selalu kata ni masalah ni lah psikologi, masalah psikiatrik, masalah psikotis, orang panggil psikosis, ataupun bipolar lah, ataupun skizofrenia. Nanti dulu sebelum you label dia bagi ubat antidepresan semua tu, cuba tengok dulu kod-kod ada buah pinggang ni memainkan peranan. Sebab telah dikenal pasti salah satu daripada penyebab panik
tak ada sebab. Anak muda lagi, saya banyak kes-kes ni sebenarnya, umur 20-an lagi, budak datang panik, bawa kereta kena berhenti, macam nak kena heart attack, buat peluh, macam pengsan, kadang-kadang dah bawa ke emergency hospital pun, tempat yang macam dah macam kena heart attack semua dengan main. So rupa-rupanya kena check buah pinggang dulu, ataupun check buah pinggang juga sama ada dah ada masalah dengan kerosakan buah pinggang tak. Okey, so sebab itulah tuan-tuan sekalian, sekarang tiba masanya seperti biasa, last saya akan bagi solusi. Maklum sajalah, yang penting untuk buah pinggang tak payah nak pakai nak check dulu kat rumah ke, nak jumpa siapa-siapa buat pendapat kedua ke apa. Yang penting pergi check dengan hospital dulu, cek dia punya darah, cek air kencing you dulu, kalau perlu buat CT scan, kalau perlu buat ultrasound, buat semua clear, barulah you boleh buat apa yang saya nak cerita sekarang. Sebab kalau tidak, saya tak nak mainkan peranan hero pula, katakan semua penyakit boleh baik secara alami. Betul, itu saya punya filosofi saya. Tapi kita kan holistic medicine, perubatan yang bersepadu. Ada masanya kita boleh buat sendiri, ada masanya macam kes buah pinggang ni, you kena jangan main-main, check dengan lab dahulu. Bila lab kata no problem, kita tengok you lagi 2 bulan datang balik, yang tu kes yang saya suka. Sebab kita tak perlu pergi biopsi straight away cepat-cepat kan. Cuma nombor 1, ready, solusinya ialah kalau ada diabetes, yang tu dulu dibetulkan. Saya dah buat program Goodbye Diabetes, dah berapa ribu orang dah join, alhamdulillah, dia punya success rate very good. Nombor 1. Nombor 2, program yang dipanggil Goodbye Blood Pressure pun nak kena goodbye juga. So 3 ni, Goodbye Diabetes, Goodbye Blood Pressure dan Goodbye Cholesterol boleh sangat-sangat. Nombor 4, Goodbye Obesity. Sebab obesity antara penyakit penyebab berpuluh jenis penyakit lain, termasuk buah pinggang punya problem. Maklumlah, dia pakai jam berat badan, pakai banyak blood vessels, dan you tahulah obesity dah sampai sebagai satu gejala untuk ataupun risiko untuk kena kanser pun orang obes. So semua ni anda tahu nak buat apa kan? Ikut yang saya kata D&D diet. Alhamdulillah. Baik, no susu, no gula, no susu, no daging. Dan yang nombor 5 ni, you pun akan selesai masalah ramai orang yang tak ikut hidrasi yang betul, air yang mencukupi. Saya pernah bagi formula kan, berat badan you kali berapa? Kali 30, dasar, basic. Kalau you lelaki, kalau nak sampai 40 pun tak apa, kali 40 mil. Saya ulang, berat badan kali 30 untuk wanita, berat badan kali dengan 40 untuk lelaki. Ini bagi mereka yang buah pinggang masih boleh dipakai lah, bukan stage 5, faham? Okay? Tapi penting sekali air dan garam. Saya ulang, air dan garam bukit, ataupun you pakai Arec Salt. Yang saya keluarkan Arec Salt tu untuk saya, sebab saya nak mineral yang komplit. Saya tak nak sodium chloride saja daripada tepi-tepi jalan tu. Dah pula dia proses, dah lah dia pakai bleach lagi. Garam tu memang boleh naikkan blood pressure you pun. Tapi garam bukit, garam Himalaya, garam Celtic, garam Barrio, semua tu bagus. Sebab tu dah naik harga pun. Sebab dia orang dah tahu dia punya khasiat. Kalau garam-garam macam saya, banyak main dengan garam buluh, ataupun saya campur dengan special garam bukit, namanya RX Salt. Okey, rasanya tak sedap lah macam garam yang you suka tu kan. Baik, nombor seterusnya ialah jangan terlalu lama tahan kencing. Saya minta bagi mereka yang kencing kerap, dulu saya ajar macam mana nak kemut dan sebagainya untuk tahan, supaya tak manja sangat sikit-sikit nak kencing. Itu kena belajar disiplin. Tapi kalau you jenis yang suka tahan kencing, jenis yang tahu dah penuh tapi masih lagi nak tahan sampai sejam 2, saya rasa jangan. Okey, itu basic. Lepas tu semua minuman-minuman yang bergula, terutama sekali yang ada artificial sugar, tahu kan, artificial sweetener. You pernah dengar kan, aspartame, sucralose dan sebagainya tu, minuman energy drink semua tu buang terus. Bukan kata tolak ke tepi sekejap, buang terus. Sebab nanti kalau you dah baik, you balik kepada perangai lama, tak guna kita cerita hari ni, betul tak? Processed food, semua processed food, kalau you tengah bermasalah buah pinggang sekarang, out. Okey, maksudnya yang ada bertarikh luput, yang ada dalam paket, ada dalam tin, semua minta maaf. Sedap macam mana pun saya tahu. Zaman sekarang ramai orang order online kan, semua ada kan. Yang 3 in 1 tu memang confirm. Okey, so jaga baik.
minum balik kalau nak minyak-minyak yang bagus seperti santan, apa tu minyak kelapa dara, apa tu minyak kelapa sawit, minyak olive oil, minyak habatus sauda, digalakkan. Okey, sebab untuk nak membetulkan keadaan yang sudah rosak ataupun dah ada orang panggil keradangan, selalunya ada inflamasi. Makanan-makanan yang tinggi dengan oxalate, tahu tak, seperti kacang-kacang yang ada almond ataupun yang tinggi potasium sangat seperti apa tu avocado ataupun pisang, hati-hati kalau dah teruk lah. Kalau doktor kata berhati-hati, dia tak nak buat apa-apa lagi, tak nak operate apa-apa, tak perlu kemo apa-apa lagi, you ikut yang saya cerita ni, dia boleh slowly, kalaupun tak bagi daripada stage 3 tak mau balik stage 1 pun, kalau dia naik sikit result you ke stage 2 pun you dah cun dah, kira jangan lebih pada stage 2 kalau boleh, faham? Lepas tu tutup cerita dengan painkiller kalau boleh, tahan, sebab kalau you amal dengan apa yang saya cerita dengan pemakanan D&D diet ni, selalunya sakit you pun akan berkurangan. Celery type dengan perkataan barley water, no sugar, minum, lawaskan dia juga. Acap kali dapatkan apa tu, kalau balik kampung cari daun semalu, akar dia tu buat masak periuk, tahu masak periuk, half of the water, 3 rumpun, minum untuk 2 hari sikit, ataupun setengah cawan pagi, setengah cawan petang, tak rasa apa. Saya cuba buat dengan buah kulim dulu, tapi hati-hati buah kulim kalau lama sangat dia dah busuk nanti. Kalau tak, you ambil sebiji, you potong halus-halus, ni lah, ricik-ricikkan dia, boleh buat juga untuk sebagai lawaskan masalah buah pinggang ni, faham tu? Buah kulim you boleh order pun sekarang ni, online pun ada, tak gila kau sampai buah kulim ni kalau nak ikut hati susah nak cari dia, pun ada jual. Cuma jangan simpan lama sangat, dia boleh rosak, boleh jadi berkulat nanti. Okey, dari segi suplemen yang you perlu ingat ialah D3K2. Saya ulang, D3K2 bagi mereka yang tak suka kena matahari terutama sekali. Okey, tetapi ini adalah untuk mereka yang bawah pada stage 3. Kalau stage 4, stage 5, kena tanya doktor you dahulu. Saya ulang, kena tanya doktor you dahulu. Tapi D3K tu selalunya ramai orang bermasalah tak cukup, so tak salah kalau you ambil yang saya recommend tu. Nombor 2 ialah sachachi oil, sebab you tahu sangat-sangat dia antaralah anugerah Allah untuk bagi kita yang bermasalah pembuluh darah. Tak lawas dia punya, lancarnya peredaran darah, dan juga bagus untuk otak, untuk jantung, untuk mata pun very good. Tuhan bagi rezeki lah, sebab dia nak ganti minyak ikan. Sebab kalau tidak, minyak ikan yang terbaik sebenarnya, betul. Ada lagi yang saya recommend ialah fiber up, sebab fiber up tu bukan saja serat yang penting untuk jaga bakteria, tapi lebih kepada masalah apa tu, yang dipanggil macam Arabic gum kan, macam ada serat-serat lain yang kita masuk dalam tu, lebih kepada prebiotik. Memang untuk kesihatan buah pinggang pun cantik. Dan last kali kita tutup, kalau you bukan stage 5, you boleh ambil R-Extra. R-Extra tu apa? Dalam R-Extra tu ada 70 lebih mineral surih, trace minerals yang amat diperlukan, sebab body kita sentiasa tak pernah balance dengan pemakanan yang datang daripada ladang yang dah hilang dia punya baja dia pun cuma NPK je sekarang, contoh. Maksudnya apa, nitrogen, phosphorus, potassium je kan, yang lain patutnya ada 70 lagi mineral, dah tak ada. So kita gantikan balik supaya buah pinggang perlukan sangat mineral dan apa tu, orang panggil trace minerals untuk dia menjalankan kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya
buat 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti, kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,